A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Ali, pelajar SPHU batch 10 2023. Ini merupakan tugasan saya yang kedua. Sahabat-sahabat, mari kita tanya diri kita, siapakah aku pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan di mana Allah dalam hatiku? Temanku, para tetamu Allah yang mengharapkan belas kasihan daripadanya. Ambillah kata-kata ini sebagai wasiat perjalanan. Sentiasa renungkan maknanya, jadikan ia suatu munajatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umpama satu rombongan yang dijemput oleh raja untuk bertemu dengannya dalam istana. Kesemua yang hadir berbangga menjadi tetamu di raja. Persoalannya, apakah kesemua yang hadir itu berada di hati raja? Rupa-rupanya terdapat pelbagai kelakuan dan reaksi tetamu di raja ini. Ada yang hanya mengagumi binaan istana dan segala perhiasannya. Ada pula yang asyik dengan keindahan taman bunganya. Ada pula yang tidak hiraukan itu semua tetapi sibuk memikirkan alangkah hebatnya raja ini. Akan tetapi apabila berhadapan dengan rajanya, dia tidak dapat menjaga adab santunnya. Ada yang datang dengan rasa rendah diri, terbayangkan kemuliaan dan kehebatan rajanya. Menyedari dari awal dia menjaga adab, sopan dan tingkah lakunya ketika berada di istana. Ketika berbicara dengan raja, lintasan hatinya dijaga, butir bicaranya teratur dan amat sopan. Gerak laku tubuh badannya membayangkan betapa hormat dan sayangnya kepada raja. Dengan itu, timbullah rasa kagum dan cinta kepada raja dan kekuasaannya. Dan akhirnya rajanya juga menyayangi dia kerana ketaatan dan akhlaknya. Maka dia telah berada dalam hati rajanya. Begitulah di saat kita berduyun-duyun menuju ke rumah Allah. Semua yang datang adalah layak menjadi tetamu Allah. Tetapi siapakah di antara kita yang ramai ini menjadi perhatian Allah sehingga Allah mencintainya? Temanku yang mahu dicintai Allah. Ada orang datang hanya mengagumi tanah haram yang sangat membangun dengan binaan bangunan, pencakar langit dan jam besar yang indah. Ada pula yang asyik melihat keindahan Masjidil Haram dan kehebatan Kaabah. Ada pula yang asyik melihat perhiasan dan tingkah laku manusia yang bermacam-macam dalam masjid. Mereka terlupa menjaga adab-adab dalam masjid. Ada pula hamba Allah sepanjang bermusafir hatinya cemas dan sayu memikirkan siapakah dia di sisi Allah sehinggakan Allah sudi menjemputnya ke rumah yang mulia itu. Di saat berada dalam Masjidil Haram, dia terus bersujud dan menangis kerana gemetar hatinya. Hati dirasuk rasa takut kepada Allah, silih berganti dan harap. Keagungan Allah telah membungkus dirinya sehingga terasa benar-benar kerdil akan dirinya. Kasih sayang Allah melimpahi dirinya yang berdosa. Tanpa bertangguh, dia mengambil peluang dan kesempatan ini untuk memuja, memuji, merayu dan meminta kepada Allah. Dia amat yakin dengan kebaikan Tuhannya. Dia sibuk menyucikan hatinya, mendidik nafsunya. Hari demi hari dia berusaha memperelokkan ibadahnya kerana Allah. Hatinya sentiasa mengingati Allah. Dia berasa takut jika di akhirat kelak Allah melupakannya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 51. Maka di hari ini, hari kiamat di mana kami melupakan mereka seperti mana mereka melupakan hari pertemuan mereka, hari kiamat ini.
Allah sentiasa berada dalam hatinya. Dia sentiasa melatih hati dan lidahnya dengan zikrullah. Dia melatih hatinya untuk ingat kepada Allah. Dia melatih anggota tubuh badannya untuk tunduk dan bersujud kepada Allah. Dia tidak akan mengeluh dan berburuk sangka dengan segala kekurangan yang ada. Dia sentiasa mencari hikmah di sebalik ujian dan cubaan. Baginya, mesti ada kebaikan daripada Allah, terutama untuk mendidik hati dan menyuci jiwanya. Inilah peluang untuk menambah kesyukuran dengan kurniaan yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala telah memenuhi segenap ruang hatinya. Allah telah bertakhta dalam jiwanya. Inilah hamba yang mendapat tempat di sisi Allah. InsyaAllah dia akan dikurniakan haji mabrur kerana sa'inya penuh dengan kesyukuran. Umrahnya diterima, amalan solehnya diangkat, dosanya diampunkan dan memperoleh perniagaan yang tidak melalaikan serta tidak merugikan. Oleh itu, teman-teman syurgaku, fikirkanlah di mana kita dalam istana kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga kita sentiasa disayangi dan dicintai Allah. Sekian.